رسول الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبجنب قلبي وعافية. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بأمورهما وأمور شيخنا في الدارين آمين. والذي لا إله غيره. الفاء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر. Fa itu adalah fa fasihah yang duduk pada kedudukan jawab kepada syarat muqaddar. Wal wawu lil qasam. Fa walladhi ini fa wallahi alladhi. Walladhi sifatun limaqsim bihi. لمقسم به محذوف. والتقدير تقديرنا إذا كان كل من الشقاوة والسعادة مكتوبا. فأقسم بالله الذي لا إله معبود بحق غيره. Itu fa fasihah karena dia waqi'ah, duduk ataupun berada pada jawab syarat muqaddam. Syaratnya idza kana kullu min asy-syaqawati was-sa'adati maktuban, dan sebelum dikatakan bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fawalladhi la ilaha illa huwa fawalladhi la ilaha ghairuhu. Akhirnya idza kana kullu min asy-syaqawah. Lalu setiap daripada celaka dan bahagia tadi telah dicatat oleh Allah. Fa'uqsimu billahi, maka aku bersumpah dengan nama Allah, alladzi la ilaha ma'budun, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembahan, ghairuhu, melainkan hanya kepada Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang daripada kamu, la ya'mala bi'amali ahli jannati, beramal dengan amalan ahli syurga, ay bi an ya'tiya bi ta'ati wa yatruka al-manhiyat, yaitu melakukan ketaatan dan meninggalkan perkara yang dilarang, hatta ma yakuna min nasbi wa raf'i fihi wa fi ma ba'dahu. Yani hatta ma yakuna atau hatta ma yakunu, boleh dulu. قوله بالنصب والرفع بوضوح أي لأن الفعل يحتمل أن يكون مستقبلا فيجب النصب، أو مؤولا بالحال فيجوز نصبه ورفعه. قاله العلامة الشرنوبي. Boleh baca dua-dua. Ihtimal yakuna dengan makna fi'il dari mustaqbal atau wajib nasab. Hatta ma yakuna. Boleh baca juga ma yakunu ay muawwalan bil hal, ta'wil dengan hal. Hatta kauna, hatta kaunu, boleh baca. Hatta bil hali, ta'wil dengan hal. Ini kain. Hatta kainun, gitu. Hatta ma yakuna atau hatta ma yakunu, boleh baca dulu. Wa fi ma ba'dahu, sama juga setelahnya. Fayasbiqa, boleh baca. Fayasbiqu pun boleh baca. Faya'mala boleh baca. Faya'malu pun boleh baca selepas tu. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu aw fayasbiqa alaihi alkitabu fayamala aw fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha fayadkhulaha. Boleh baca semua. Disebut ini bin nasbi wal raf'i fihi wa fi ma ba'dahu. Dan setelahnya pun dibaca sama ada dengan nasab ataupun rafa'. Wal ma'na ila alla yujada bainahu wa bainaha. Yani hatta ma yakuna maknanya apa dia? Sehingga
alla yujada, sehingga tidak wujud, bainahu wa bainaha ayil jannah, tidak ada di antaranya dengan syurga, bainaha yakni bainal jannah, illa dhira'un, melainkan satu hasta, dekat sangat nak masuk syurga. Zadal Bukhari au ba'a, dalam Bukhari disebut illa dhira'un au ba'un. Wa hadha kinayatun an shiddatil qurbi, ini sangat hampir. Ba'a berapa jauh ya? Ada internet ni? Ada? Ya? Ya, Abang. Dia ada beberapa istilah. Dipanggil al-war, al-ba', panggil al-zira', al-shibru, al-fatru, al-isbi' dengan unmulah. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam kiraan. Kalau al-war, dipanggil al-war, alif lam waw alif ra, al-war. Al-war kalau kita buat depa macam ni, kepala macam ni, daripada hidung ni sampai ke sini dipanggil al-war. Daripada sini ke sini panggil ba'. Sini ke sini zira'. Jadi ba' ni maksudnya sedepah. Shibrun ni shibr. Ni dipanggil apa? Fatrun. Al-fatru dipanggil. Faham? Yang ni pula isbi'. Yang ni unmulah. Ini istilah-istilah dalam kiraan lah. Jadi kalau sini daripada hidung sampai ke sini, maksudnya garis ni. Garis daripada sini ke sini dipanggil al-war. Jadi ba' maknanya apa dia? Satu depah. Tamam? Baik. Wa hadha kinayatun an shiddatil qurbi. Jadi ini nak bagi tahu kata kinayah kepada dekatnya di antara dia dengan syurga. Fayasbiqu ay yaghlibu atau fayasbiqa ay yaghliba, boleh baca dua. Alaihi alkitabu,
ay madmunuhu wa hukmuhu alladhi kataba lahu fi batni ummi. Kemudian didahulukan, diberikan kepadanya kitab. Kitab ni ada madmunul kitab, maksudnya isi kitabnya dan hukum di dalam kitab tersebut yang telah dicatat sejak dia berada dalam perut ibunya. Fayamala bi'amali ahli nari. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Wa huwal ma'asi. Kufran kanat aw kabiratan fayadkhulaha ay an-nara yaumal qiyamah. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, iaitu maksiat, sama ada kekufuran, maksiat tadi bentuknya kufur ataupun perbuatan yang dosa besar, kabirah, maka dia masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Fayaftahu lahu fi qabrihi taqatan minha. Maka akan dibuka pintunya ke neraka. Fal muradu mutlaqu man taghayyara haluhu qabla mautihi. Jadi dimaksudkan sini adalah orang yang berubah sebelum matinya. Mutlak, apa saja bentuk. Jadi seorang telah dicatat baginya rezeki, dan dicatat baginya ajal, dicatat baginya amal, dan telah ditentukan oleh Allah sama ada dia ni celaka ataupun bahagia. Dan kata Nabi SAW, orang yang telah dicatatkan dengan bahagia akan dicatatkan bahagia. Yang catat dengan celaka sampai ke penghujung kehidupan dia. Dia dengan apa yang telah dicatatkan oleh Allah kepadanya. Tak boleh ubah benda tu. Benda tadi tidak boleh diubah. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan dicelakakan. Karena kita tak tahu penghujung kita macam mana. Sebab tu beriman dengan qada dan qadar, semua orang beriman dengan qada dan qadar. Tapi beramal dengan qada dan qadar tu yang tidak dilakukan. Semua orang beriman. Kalau orang tanya, dia tak akan kata dia tak beriman dengan qada dan qadar. Tapi masalah dia, amalan yang dia lakukan untuk dia beriman dengan qada dan qadar. Ramai orang tak beramal. Dia hanya beriman sahaja, tidak beramal. Tamam? Amal iman tanpa amal saya tidak cukup. Mesti kena dengan amal. Tamam? Percaya qada dan qadar. Percaya bahawa adanya ujian daripada Allah Taala. Bila kena ujian, dia lupa qada qadar. Tamam? Yang ini jadi masalah. Kemudian hatta ma yakuna, sehingga di antara dia dengan syurga dah dekat dah nak masuk. Tapi yasbiqu alaihi alkitab. Tapi dia telah dicatatkan dengan catatan dalam sejak dia berada dalam perut ibunya lagi bahawa dia akan beramal dengan amalan ahli neraka ataupun dia akan dicatatkan sebagai seorang yang syaqi, fayadkhuluha. Maka dekat nak masuk syurga dah. Maksud dia tengok dia ni dah macam ahli syurga, tapi tak, sebenarnya dia bukan ahli syurga. Dia ahli neraka. Maka dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Maka kerana itu disebut al-awwal, dia kata wa huwa qisman. Qisman apa dia ni? Yani fal muradu mutlaqu man taghayyara haluhu qabla mautihi wa huwa qisman. Jadi ada dua bahagian. Orang yang berubah ni ada dua. Al-awwalu man taghayyara haluhu bil kufri wal a'yadzu billahi ta'ala. Dia berubah hal dia kepada kufur, daripada Islam jadi kafir. Wa hadha yatahattamu dukhuluhu an-nara wa yakhludu fiha. Ini wajib, yatahattam maksudnya mesti masuk neraka dan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Kalau dia berubah pada hujung hidupnya dengan kufur, yang berlaku kepada sebahagian orang pada zaman Sayyidina Rasul, yang mereka telah kufur kepada agama Nabi SAW dan jadi murtad. Maka mereka yakhludu fiha, masuk neraka selama-lamanya. Wathani man taghayyara haluhu bi mufassiqin. Berubah hal keadaan hidupnya dengan perkara fasik yang dia lakukan. Ka'an irtakaba kabiratan wa mata bila taubatin. Buat dosa besar dan dia mati sebelum sempat bertaubat. Wa hadza yadkhulun nara illam tanalhu rahmatul azizil ghaffari. Yang ini akan masuk neraka juga kalau dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah.
Al-Azizil Ghaffar. Wala yakhludu fiha, dia tak masuk neraka selama-lamanya. Bal la budda min khurujihi minha wa duqulihi al-jannah. Dia akan masuk syurga juga lah sekali. La budda min khurujihi minha wa duqulihi al-jannata. Dia akan masuk syurga nanti. Cuma disiksa dulu kalau bimahdil fadl, dengan bimahdil adl, dengan adilnya Allah, Allah Ta'ala akan siksa dulu. Tapi boleh tak Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga? Ya boleh masuk dalam syurga. Dalam keadaan tersebut mungkin Allah Ta'ala tajawaz anhu, Allah Ta'ala lepaskan dia. Boleh jadi. Kemudian wa inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati. Dan kemudian salah seorang di kalangan kamu beramal dengan amal ahli neraka. Maksudnya hidupnya dengan melakukan amal ahli maksiat, sehingga di antara dia dengan neraka illa zira', melainkan satu hasta sahaja. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannati, maka telah dahulu dicatat dalam perut ataupun dalam rahim ibunya bahawa dia akan beramal dengan amal ahli syurga, maka fayadkhuluha, maka dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Di sini disebut wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati bi an yatuba min dhanbihi. Maka dia beramal dengan amal ahli jannah dengan bertaubat daripada dosa-dosanya. Imma bil islami in kana kafiran, sama ada dia masuk Islam kalau dia kafir. Wa imma bi iqla'i wan nadamati wa raddil mazalimi in kana musliman 'asiyan. Sama ada dia, ataupun yang kedua dia mencabut dosanya, menyesal di atas dosanya, dan kemudian mengembalikan barang yang telah dia ambil ataupun yang telah dia lakukan kezaliman kepada orang lain, in kana musliman 'asiya, kalau dia seorang muslim tapi dia melakukan maksiat. Itu maksud fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha ay aljannata, maka dia masuk syurga bihukmil qadaril jari alaihi, dengan hukum qadar yang telah dijalankan oleh Allah ke atasnya. Faman sabaqat lahu sa'adatu sarafallahu qalbahu ilal khairi qabla mautih. Orang yang Allah telah dicatat oleh Allah sebagai ahli sa'adah, ahli bahagia, maka Allah akan palingkan hatinya kepada kebaikan sebelum dia mati. Wa man sabaqat lahu syaqawatu wal a'yadu billahi ta'ala kana bi'aksih. Siapa yang telah dicatat oleh Allah dengan kecelakaan, dengan celaka, maka moga Allah lindungi kita daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kana bi'aksihi, maka dia akan dipalingkan hatinya kepada kejahatan sebelum dia mati. Moga Allah Ta'ala catatkan kita di kalangan ahli as-sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Yang itu yang paling kita harapkan sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada benda lain. Dosa kejak sangatlah benda yang kita tak pasti dengan benda tersebut. Lama mana kita nak duduk dalam dunia ni? Tak lama mana pun. Jadi yang kita nak kena dapatkan adalah sa'adah. Moga-moga dicatat kita sebagai sa'adah. Maksud kehidupan kita sentiasa dalam keadaan ar-raja dan khauf. Kena terbang dengan dua sayap tersebut. Sayap raja dengan sayap khauf. Sayap takut dengan sayap harap pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh yakin sangat dengan apa yang kita ada sekarang. Pergi masjid, hadir majlis ilmu, buka pondok, ada anak murid pun mengaji, keluar generasi, semua tu tak akan menjanjikan sesuatu pun pada kita kalau tak dicatat oleh Allah sebagai ahli sa'adah. Itu bukan dalil lagi kepada kita ni bahawa kita adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Tak, semua kena serahkan kepada Allah, kerana Allah Ta'ala yang berhak dengan perkara tersebut. Kok jadi ujian daripada kita, akhirnya mati dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Sebab tu kena harap selalu moga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijalankan kehidupan kita ini dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya
Moga-moga ini perjalanan kita ni dengan mengajinya, dengan dekatnya kita dengan agama Nabi SAW, kasih dengan Sayyidina Rasul, ini jadi sebagai penyebab untuk kita diberikan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Orang yang mencintai Rasulullah, dia tidak akan disia-siakan. Nah, itu kena ingat betul-betul. Yang ni benda yang paling dibimbangi oleh semua orang yang beriman. Orang tak beriman dia tak ada apa. Nak bimbang apa benda tu? Tak ada apa. Dia nak fikir apa lagi benda-benda macam ni. Kau suka aku, duduk kat mana pun. Sombong. Karena orang ni tak pernah rasa neraka. Sebab tu dia sombong. Sebab tu dia boleh fikir macam tu. Tapi orang yang baca hadis ni, bila dia fikirkan, dan sebut banyak kali dah, baca hadis, baca pesanan, tengok pada diri kita. Jangan tengok kat orang lain. Tak payah tengok kat orang. Tengok kat kita sendiri. Jangan duk tengok orang ni celaka, orang ni bahagia, orang ni dalam neraka, orang ni dalam syurga. Yang dia tak juga. Dia tak tengok ke dia. Tengok ke kita. Tengok ke diri masing-masing. Nah, kita ni di mana? Yang akan datang, yang kita nak kena doa dan minta kepada Allah, kita tu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kamu tu dulu. Nah, diri kamu tu dulu, baru keluarga kamu. Maknanya kita nak kena ada cahaya dulu. Hikayatani fi husnil qatimati usu'iha. Dua cerita berkenaan dengan baiknya penghujung dan juga buruknya penghujung seseorang. Hukiya, dihikayatkan, anna rajulan musliman kana yahwi imra'atan nasraniyah. Seorang lelaki muslim cinta dengan seorang perempuan Nasrani. Famarida maradal maut. Maka dia sakit. Famarida maradal maut. Nah, dia sakit yang hampir mati. Faqala fi nafsihi. Maka kata lelaki ini kepada dalam hati dia kata, ana a'syaqu hadhihi wa lam ajtami' biha fid dunya. Aku rindu kepada perempuan Nasrani ini, tapi aku tak bertemu dengan dia di dunia. Lam ajtami' biha fid dunya. Maksud kami tak boleh nak bersama di dunia. Ini cinta betul lah ni. Romeo and Juliet. Ini bukan Romeo ni. Ini mungkin nama dia apa ni? Samad ke apa kan? Samad dan Juliet. Dia orang Islam. Wa in muttu 'ala al-Islam atau wa in mittu 'ala al-Islami lam ajtami' biha fil akhirah. Tapi kalau aku mati dalam Islam, maka aku tak akan berkumpul dengannya di akhirat, kerana dia ahli neraka. Dia pun tahu. Kalau kata di akhirat, maka dia akan masuk neraka, aku masuk syurga kerana aku Islam. Fatanassara, maka dia jadi Nasrani waktu nak mati. Wa mata 'ala an-nasraniyah. Hafizanallahu min zalik. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah Taala lindung kita jangan sampai jadi macam ni. Dan dia jadi Nasrani dan mati dia dalam keadaan jadi Nasrani. Moga Allah lindungkan kita dan jaga kita daripada perkara tersebut. Dan Syekh Jurdani, Imam Muhammad Jurdani, dia tak sebut ni benda buruk, tak ulang dua kali dia. Ya. Wa man sabaqa lahu syaqawatu wal iyadu billah kana bi'aksih. Tak ulang balik. Kana sarafallah qalbahu ila syarri qabla maut. Tak sebut. Mana ni benda buruk. Tak mengulang dua kali. Jadi juga lam ajtami' biha fil akhirah fatanassara wa mata 'ala an-nasraniyah hafizanallahu min zalik. Al-bu'd. Tunjuk dengan ni benda jauh. Moga Allah Taala lindungkan kita daripada perkara buruk. Walamma maridatil mar'atu. Peristiwa sama juga berlaku. Anak dia pula, perempuan tu pula sakit. Tadi laki sakit, ni perempuan ni pula sakit. Qalat inna fulanan kana yahwani wa lam yajtami' bi fid dunya. Ini orang ni pula, dia kasih dengan aku dan dia tidak sempat bertemu dengan aku di dunia. Wa akhsha in mittu 'ala an-nasraniyah alla ajtami'a bihi fil akhirah. Perempuan ni pula fikir macam tu pula. Yang dia ingat kawan tu mati Islam. Dia kata kalau aku mati dalam keadaan Nasrani, dah aku pun cinta dekat dia juga, maka nanti tak jumpa lah di akhirat, kerana aku masuk neraka, dia masuk syurga. Faham? Fa aslamat, masuk Islam dia, wa matat 'ala al-Islam, dan dia mati dalam Islam. Jadi ni maksud dia sakit ni, dia bukan orang panggil apa dia ni? Dia punya ruh dah sampai ke tengkorokan ni. Ni tak sampai dah, tak boleh nak masuk Islam, tak boleh dah. Taubat tak ada terima dah.
Ini maksud tengah sakit lah. Tak mati lagi. Tengah duduk sakit. Tak hampir mati lagi. Dan dia masuk Islam. Dan akhirnya apa dia yang berlaku? Lelaki tadi masuk neraka kerana jadi Nasrani, murtad. Perempuan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ahli al-jannah. Maknanya apa dia? Sikit lagi je nak masuk syurga. Nah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Buat amalan ahli neraka. Yang perempuan ni pula, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Ahli an-nar, dia asalnya kafir. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayamalu fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Masuk syurga. Karena apa? Karena dia telah beramal dengan amal ahli syurga, itu masuk Islam. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah. Maka orang tak boleh nak tentu. Penghujung hidup dia itulah penentuannya. Kita ni di mana? Itu kena minta selalu kepada Allah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Wa hukiya anna rajulan dakhala biladar Rum. Ini cerita yang kedua. Seorang lelaki masuk ke negeri Rum. Fara'a jariyatan faftatana biha faqatabaha. Kemudian dia tergoda dengan kecantikan seorang perempuan dan kemudian dia pun meminang perempuan tadi. Fa'abau an yuzawwijuhu biha hatta yatanassar. Maka orang di negeri tersebut tidak mau mengahwinkan lelaki tadi dengan perempuan ini sehinggalah dia menjadi Nasrani. Fa'ajabahum ila dhalik. Maka dia pun terima tawaran tadi, sanggup murtad hanya semata-mata kerana cinta. Fa'ahdaru lahul khissisina wa tanassar. Maka dibawa kepadanya padri, dan kemudian dia pun mengucap keluar daripada agama, masuk Nasrani, tanassar. Fa kharajatil jariyah wa basaqat fi wajhihi. Perempuan tadi keluar, ludah muka Pak Long tu. Wa qalat waihak, celaka kamu, tarakta dinal haqqi li syahwatin. Kamu tinggalkan agama yang benar untuk kerana syahwat kamu. Fa kaifa la atruku ana dinal batil li na'imil abad. Bagaimana aku tidak boleh tinggalkan agama yang batil untuk mendapatkan nikmat yang kekal abadi. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan pula mengucap. Kerana tengok perangai buruk lelaki tadi, hanya kerana dunia dia inginkan diri dia, maka dia ludah muka Pak Long tu, terus masuk Islam. Hidayah Allah Ta'ala bagi. Ada seorang lelaki namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu cerita. Tiga orang sahabat yang pergi jumpa dengan seorang wali. Imam Abdul Qadir Jilani, dan kemudian Ibnu Abi Usrun, dengan seorang lagi. Siapa dia? Siapa dia seorang lagi? Dah ingat dah tadi. Ibnu Abi Usrun dengan seorang lagi. Ibnu Abi Ibnu Saqah. Tak ada orang ni tak jumpa lagi, tapi baru teringat. Ibnu Saqah ada. Ibnu Saqah. 3. Ya. Tengok disebut di cerita ni. Siri Syekh Al-Imam
Al-Imam Abdul Qadir Jilani melawat Syekh Yusuf Al-Hamadani radhiyallahu anhu wa huwa kibaril arifin min kibaril arifin wa kana yusamma al-qutb, dinamakan yusamma al-qutb fi zamani. Al-Imam Yusuf Al-Hamazani, nah Hamzani digelar qutub pada zamannya. Wa marrah zarahu thalathatun minal ulama, satu hari 3 orang ulama, dan batu ni masih lagi pelajar. Kita ini ulama lagi ni. Cerita ni sebut ulama. Tak, dia bukan ulama lagi. Wa likulli wahidin minhum niyatun fi ziyaratihi. Dan setiap 3 orang mereka ni ada niat masing-masing. Al-awwal Ibnu Saqa, faqih min a'yanil qarnil qamis al-hijri. Dan dia adalah orang yang faqih, mazhabnya Hanbali, dan dia salah seorang tokoh pada kurun yang kelima hijrah. Faqad kana wahidan min thalathatin qasadu ziyarat al-alim al-rabbani al-jalil Syekh Yusuf Al-Hamadani radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana tsani Ibnu Usrun, Ibnu Abi Usrun, 2 orang. Tadi Ibnu Saqa. Nah, yang kedua Ibnu Abi Usrun, wa tsalitsu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Qala Ibnu Saqa li sahibaihi. Ibnu Saqa kata kepada 2 orang teman dia, wa hum fi at-tariq ila ziyarati Syekh Yusuf Al-Hamdani, inna qasdi min ziyarati Syekh an amtahinahu fi ulumi syariah wa an ubayyina jahlahu lin-nas al-mughtarrin bih. Saya pergi jumpa dengan Yusuf Hamzani ni, saya nak test dia tengok. Dan saya nak test dia, dan saya tahu dia jahil. Dia tak tahu pun. Dan saya akan terang dekat orang tentang kejahilannya. Ini tujuan dia pergi. Tujuan dia pergi nak cari salah alim tadi. Tujuan dia pergi nak cari salah wali tersebut. Nak cari zallat alim tadi. Wa qala Ibnu Abi Usrun, amma ana fa sa'atlubu minhu ad-du'a li bil ghina wa mazid min al-mal. Saya pula nak pergi jumpa dengan dia, nak minta doa. Moga jadi kaya. Ya. Bolehkah? Boleh. Ya. Dan juga untuk tambah harta. Bukan apa ni. Afifi terkeluar pada tajuk ni. Ya. Wa mazid min al-mal. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrah, amma ana faqad qila li 'inda salahihi wa manaqibihi sa'zuruhu li atabarraka bihi wa sa'as'aluhu ad-du'a ali. Kata dia, saya pula, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya pergi kerana untuk apa? Untuk saya menyambung silaturahim dengannya, dan juga untuk dia doakan saya. Itu saja. Tak ada benda lain, tak ada tanya soalan, tak ada apa. Walamma daqalu alaihi. Dan cerita ni cerita pendek. Cerita panjang lagi, dia pergi tunggu lama depan pintu. Syekh Yusuf Hamzani tak buka pintu. Sampai waktunya baru dia buka. Bila dia buka, muka dia marah waktu tu. Kemudian dijemput 3-3 tu masuk. Masuk 3-3. Bila masuk 3-3 tadi, nazara ila Ibni Saqa. Terus dia tengok kat Ibnu Saqa. Ni kali pertama jumpa. Kali pertama 3 orang ni jumpa dengan Yusuf Hamzani. Jumpa terus dia tengok kat Ibnu Saqa. Apa dia kata kat Ibnu Saqa? Ara al-jidal wal kufra baina ainik. Saya nampak kamu ni kaki jidal dan juga kufur di antara 2 mata kamu. Ara al-jidal wal kufra baina ainik. Nah, la'allaka ji'ta tas'alani an kadza wa kadza. Kamu sebenarnya datang nak tanya soalan gini-gini kan dekat aku. Tanya apa? Mai duduk diam je. Yusuf Hamzani bagi tahu semua soalan dia yang nak tanya, dan zakara umuran kana laqad admara Ibnu Saqa al-azma ala an yas'ala Syekh anha wa ajabahu anha. Terus dijawab semua oleh Al-Imam Yusuf Hamzani tanpa ditanya satu pun soalan kepada Al-Imam Yusuf Hamzani oleh Ibnu Saqa. Kamu nak tanya saya soalan ni kan? Ha, ni jawapan dia. Kamu tanya saya soalan ni kan? Ha, ni jawapan dia. Kamu tanya saya soalan ni kan? Ni jawapannya. Kamu kata saya tak boleh jawab, tu saya boleh jawab. Dan kamu nak test saya, kamu nak kata saya macam ni. Ara al-jidala wal kufra baina ainai. Saya nampak api, dalam riwayat sebut, satu lagi riwayat sebut, api kufur ini penuh dalam badan kamu. Keluar, katanya, daripada rumah aku. Maka dihalau Ibnu Saqa. Ibnu Saqa dihalau keluar daripada rumah Yusuf Hamzani. Kemudian tengok pula kepada Ibnu Usrun, Ibnu Abi Usrun. Suma nazara ila Ibni Abi Usrun, ini faqih Syafi'i, alim kabir, qailan, sayatikal mal. Dia kata, aku nak minta dia doa bagi jadi kaya.
Maka kata al-Imam Yusuf Hamzani, sayatikal mal ila huna wa asyara ila a'la sadri. Ini akan datang harta daripada ni, daripada dada kamu. Dan kamu akan disibukkan dengan urusan pemerintahan. Dan dia jadi menteri kewangan selepas itu. Dan jadi orang kaya. Dia sibuk dengan apa ni? Alim kabir, ada kitab. Dia ada karang kitab fiqh Syafi'i. Tak silap syarah tanbih. Alim kabir. Tapi sibuk dia dengan urusan pemerintahan, dengan kewangan. Sebab dia doa macam tu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani kan datang nak sambung silaturahim. Kan datang kerana nak minta doa. Maka apa kata al-Imam? Faqala qadamika atau qadamuka ala unuqi kulli awliya zamanik. Wahai Abdul Qadir, wahai anakku, kamu nanti tapak kaki kamu akan berada di atas tengkuknya para wali Allah Ta'ala zaman kamu. Maksud kamu akan menjadi ketua para wali pada zaman kamu. Kenapa? Karena adab kamu. Nah. Dan apa yang berlaku kepada Ibnu Saqah? Summa inna aqibata kulli min Ibni Saqah wa Ibni Usrun, Ibn Abi Usrun kanat kama qala Syekh. Razaqa Ibn Usrun min al-mal ma ja'alahu aghna an-nas fa innahu kallafa bi tasjilin wa ihsa'i awqaf al-muslimin fi asrih. Karena dia kerja dia menulis waqaf. Nah, dia tukang jaga audit bahagian tersebut. Faham? Wa dhalika bi da'watin min al-malik, dan kemudian fi asri fa kanat tafutuhu salat az-zuhri. Tafutuhu salatu az-zuhri wal 'asri wa huwa munshagilun fi dunya fi Allah. Ini kalam ni fi sampai tertinggal solat zuhur dengan asar karena sibuk dengan dunia. Wa huwa munshagilun fi dunya fi wa fi qabrihi wa qabruhu fi Dimashq fi al-mantiqati allati tusamma al-yawm bil Usruniyah. Nah, Allahu a'lam bi tafutu salatu zuhri ini, Allahu a'lam. Tak sebut pula dalam kitab lain, sebut dalam ni ada tulis. Nah, dia nak menangkis pada alim Ibnu Abi Usrun. Tak apa. Dan makamnya di tempat namanya Usruniyah, nama kawasan tu, di Dimashq. Wa amma Ibnu Saqah faqad awfadahu al-khalifah ila ba'd mulukil Faranjah liyunaqisha an-nasara hunaka fi syu'unid din. Ibnu Saqah pula jadi seorang orang besar pada zaman dia yang dihantar oleh kerajaan untuk berdebat dengan qisis, padri-padri yang ada di negara French, maksudnya negara luar, negara barat. Wa dzalika bi da'watin min al-malik. Wa raghibahu minhu fi dzalik, dan dia memang suka benda tu. Kan ara al-jidala, dia suka jidal kan. Wa kana Ibnu Saqah yahfazul Qur'ana mu'taddan bi 'ulumihi wa ma'arifihi ad-diniyah fil aqidati wal fiqh, wa kana mashhudan lahu bidzalik. Dia ni alim, hafal Quran dan juga punya ilmu yang luas. Wa nazala dhaifan mukraman 'ala al-malik nafsuhu. Pada dia pun pergi ke negeri tadi French, maksudnya ke negeri barat, dan sampai di sana dia disambut oleh raja sendiri. Wa wa'aza ila ibnatin lahu an tatazayyan wa an taquma 'ala khidmatihi wa ikramihi. Kemudian anak raja tadi disuruh untuk berhias, puteri ni pakai cantik-cantik, mai serve makanan dekat Ibnu Saqah. Bila mai tengok saja, segak ni orang putih. Nah, waftatana biha, maka dia terfitnah dengan kecantikan puteri raja tadi. Wa talaba az-zawaj minha, maka dia minta nak kahwin. Famtana'u min tazawwujiha minhu illa an yatanassar. Kamu tak boleh kahwin, melainkan kamu kena jadi Nasrani. Nah, fatanassar, maka dia masuk Nasrani dan dia kufur. Tamam. Wa tamma i'lanu dzalika fil awsat. Thumma innahum anhaw istidafatuhu wa ahmalu sya'nahu wa abaw an yuzawwijuhu minha. Kemudian selepas mana dia nak kahwin, tak jadi kahwin. Waktu main dia dengan dia. Dia dah kafir dah. Dia dah murtad. Maka mereka abaikan dia, mereka halang tak bagi kahwin. Yaqulu Ibnu Imad fi syazarat az-zahab, kata al-Imam Ibnu Imad, summa innahu ru'iya fil Qustantiniyah, dilihat Ibnu Saqah di Qustantiniyah, di Istanbul, maridan wa biyadihi mirwahah,
Yang dia di tangan dia waktu ketika dia sakit tu ada kipah. Yang kipah tadi dia gunakan untuk nak halang dan halau lalat yang mai singgah dekat muka dia. Fasu'ila 'anil Quran faqala annahu nasiyahu. Orang tanya Quran, ingat tak lagi Quran? Tak ingat dah, kata dia. Walam yadhkur minhu illa ayatan wahidah. Dia kata satu pun tak ingat. Satu ayat je saya ingat. Apa dia ayat dia? Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ayat tu je ingat dia. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Wa qada nahbahu mutanassiran muhmalan fi aswaqil Qustantiniyah, dan dia mati dalam keadaan Nasrani di dalam dalam pasar di Istanbul. Nanti situ. Wa amma tsalits al-Imam Abdul Qadir Jilani fa asbaha sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani al-qutb ar-rabbani al-alim al-alam alladhi mala'a ad-dunya bi'ilmihi wa salahihi. Jadi tengok bagaimana adab seseorang tersebut menyebabkan orang ini dekat dengan Allah dan menyebabkan orang ini jauh daripada Allah Ta'ala. Betul, al-adab muqaddam. Adab muqaddam. Kadang kenapa jadi macam ni? Kerana tidak ada adab dalam hidup. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Ramai sungguh. Solat tak tinggal, semua tak tinggal, mengaji, kaza, kerja bahas dan sebagainya. Kira hidup dengan ilmu je. Tapi adab tak ada. Dalam otak ni semua ulama tak betul, dia yang betul. Semua ulama tak alim, dia yang alim. Alim yang terdahulu semua maftun, dia seorang je tak ada maftun apa. Tak ada terfitnah. Ini bahaya orang macam ni. Tapi ada orang yang mungkin biasa orang dia, tapi wa min ahli al-adab. Orang biasa, tapi dia ahli al-adab. Maka Allah bagi futuh kepada dia. Allah bagi pembukaan kepada dia. Dan kalau dia kafir sekalipun, tapi dia ada adab, maka mungkin akan direzekikan dia dengan iman. Hanya sebab adab. Tamam? Muqawqis Raja Mesir beradab dengan Sayyidina Rasul SAW. Dia tak Islam, tapi dia beradab dengan Nabi. Dia bagi hadiah kepada Nabi. Dia tak masuk Islam. Tapi apa yang berlaku? Ahli Mesir 95% Islam sekarang. Karena apa? Karena mungkin disebabkan kerana seorang di kalangan mereka yang beradab dengan Sayyidina Rasul. Parsi tidak beradab dengan Nabi. Surat Nabi sampai, dikoyaknya surat Nabi. Dan Nabi doakan koyak kerajaan dia. Sampai sekarang tidak ada kerajaan Parsi. Parsi tidak ada lagi dalam dunia. Tak ada lagi. Tak ada seorang kerajaan Parsi boleh mengaku kata saya saki-baki keturunan Raja Parsi. Tak ada dah mengaku. Hampir dah mampu habis semua. 14 syuruf. Tiang puing-puing tadi dah runtuh semua. Sebagai isyarat kata Nabi, waktu ketika Nabi lahir, 14 tiang runtuh. Dalam Iwan Kisra. Runtuh 14 tiang, maknanya akan runtuh 14 kerajaan dia. 14 raja-raja dia runtuh, dan runtuh kerajaan tu nanti selepas 14 orang tu. Dan yang terakhir yang Nabi jumpa tu yang ke-12 ataupun yang ke-13 sebelum anak dia bunuh dia. Yang kemudian kerajaan tu jatuh terus sampai sekarang tak ada lagi. Rom, apa yang berlaku? Hercules menyambut surat Nabi SAW. Disimpan surat Nabi SAW. Beradab dengan Sayyidina Rasul sampailah ada kerajaan Rom. Kerajaan British sampailah ada. Kan Elizabeth, King Elizabeth semua tu anak cucu kepada mereka tu. Sampailah ada. Kenapa ada sampailah? Kerajaan tadi. Yang kerajaan tu sama naik dulu ni. Sama naik dengan kerajaan Parsi. Sama naik dengan kerajaan Muqawqis Mesir. Dan Mesir Allah Ta'ala bagi dengan sebab dia bukan, Muqawqis bukan bagi biasa, bagi Sayyidatina Maryah Qibtiyah kepada Sayyidina Rasul sebagai hadiah. Bagi Sirin kepada Nabi, dan Nabi bagi kepada Sayyidina Ka'ab dan Sayyidina Hassan bin Thabit. Bagi pula Duldul. Bagi orang panggil apa? Baral kepada Nabi sebagai hadiah. Warna putih. Cantik pula tu. Payah jumpa baral putih. Payah, memang rare gila. Memang tak ada. Di Mesir tak pernah jumpa. Saya sekali pun tak pernah jumpa baral warna putih. Ada jumpa warna kelabu, koko, ada. Putih jarang jumpa. Dibagi hadiah kepada Nabi dengan warna putih. Maksudnya barang rare semua bagi kat Nabi. Kemudian bagi pula kepada Nabi apa? Persalinan. Macam-macam dia bagi kepada Nabi. Bila dia tak masuk Islam. Bila dia beradab dengan Rasulullah. Malah dia sambut pula tentera muslimin yang masuk. Dia sambut pula orang-orang muslim yang datang jumpa dengan dia. Dan dia jual pula tanah Mukhattab pada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Amr bin Al-As pergi sembang dengan Muqawqis.
Muqawqis kata kami dalam kitab-kitab kami sebut, dia kan Kristian. Kitab-kitab lama kami sebut di sini adalah busnan. Nah, taman-taman syurga katanya, apa ni, mukhattam ni. Saya takkan jual, dia kata. Sayyidina Umar tak surat. Beli. Sayyidina Umar kata kena bagi juga, beli. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat tadi yang menjadi taman-taman syurga melainkan dia adalah maqabir muslimin, kubur orang Islam, dan akhirnya jadi kuburan para awliya Allah Taala semuanya di situ. Kebanyakan wali Allah Taala dalam situ. Sayyidina Imam Syafi'i di situ. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam di situ. Al-Imam Ibnu Athaillah di situ. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah di situ. Ibnu Abi Dhi'bin di situ. Nah, Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid di situ. Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas di situ. Al-Imam Kamal bin Humam di situ. Ada lagi. Sayyidina Amr bin Al-As di situ. Sayyidina Amr sendiri yang bincang, dia pun tanam di situ. Semua di Jabal Mukhattam. Di Safah Jabal Mukhattam, semuanya di situ. Dan masyayikh banyak nak suka duduk di Jabal Mukhattam. Syekh Yusri duduk di situ. Syekh Ahmad Mamduh duduk di situ. Syekh Abdul Aziz Saiful Nas duduk di situ. Nah, ramai masyayikh kibar semua duduk di situ. Duduk di Jabal Mukhattam. Nah, dan tu Sayyidina Umar dengar tu aja, terus beli tanah. Dan Muqawqis jual. Kerana Sayyidina Umar nak beli. Nah, dan dia bagi, yang bukan jual, katanya dia hadiah. Terus tanah. Dan jadi kuburan muslimin menjadi kubur. Jadi ada kharafah sughra, ada kharafah kubra. Nah, dia ada dua kharafah. Nah, kuburan besar dan kecil yang ada di Mukhattam. Ajaib, cuba tengok no? Tengok perjalanan hidup salaf yang terdahulu dengan adab yang tidak ada adab. Tak ada adab, hancur, lebur. Tak ada apa. Itu hati-hati ni anak-anak muda ni sekarang ni, yang suka sangat nak memain-mainkan perkara ni, dan juga pandang sini pula kepada adab dan sebagainya. Maka ni sebenarnya fitnah yang telah berlaku pada akhir zaman, dan biadab, buruk adab ni dibimbangi su'ul khatimah. Itu yang kita bimbang. Auzubillah min dzalik. Tamam? Summa inna min lutfillahi ta'ala wa sa'ati rahmatih, dan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, anna inqilaban nasi min syarri ila al-khair kathir. Tengok. Dan ini antara lutfillahi ta'ala. Faedah ni. Di antara kelembutan Allah Taala dan luasnya rahmat Allah, berubah manusia daripada jahat kepada baik banyak. Sangat banyak. Tidak, orang jahat jadi baik. Biasa. Ramai macam tu. Orang Melayu je buat teruk. Ya, kita seronok orang tu buat baik kan. Tapi jangan terlalu pula sangat. Ini orang baru berubah jadi baik terus jadi ustaz. Ini heran ni kita. Artis tukar baru 2 hari terus panggil ceramah. Bukan ceramah hanya untuk cerita macam mana perubahan. Bagi fatwa lepas tu. Artis pula buat keluar pandangan. Yang kita tanya soalan pula tu. Apa hukum ni? Ya Allah. Ya Rabbi. Ajaib betul ya orang kita ni. Nah. Berubah dari jahat jadi baik. Banyak, ramai. Tak usah duk heran tu. Yang heran daripada amman qilabuhum minal khairi ila syarr fa fi ghayatin nudur wa nihayatil qillah. Tapi daripada baik nak jadi jahat, ghayatin nudur. Sangat sikit. Ha? Sangat sikit. Wala yakunu illa liman asarra 'alal kaba'ir. Cuba tengok sini. Tidak akan berlaku benda ni melainkan orang ini berterusan dengan melakukan dosa-dosa besar. Yang ni yang biasanya akan berubah jadi jahat. Dia baik, tapi berterusan dengan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Jangan pandang kecil dengan apa sahaja dosa sekalipun. Kerana kita tak tahu. Mungkin dengan sebab israr menjadikan yang kecil jadi besar. Dengan sebab israr. Sebabkan kerana berterusan, hak kecil tadi jadi besar. Maka itu pun bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tamam? Asbab su'ul khatimah. Cuba tengok sini. Apa sebab seorang tadi jadi su'ul khatimah? Wa qala ba'duhum al-asbabu al-muqtadiyatu li su'il khatimah. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Tengok orang ulama kalau tulis sebut su'ul khatimah, ya tulis doa wal'iyadhu billahi ta'ala. Sebut kufur, ya wal'iyadhu billahi ta'ala. Nak sebut tu pun takut. Nah, tapi lah ni senang, no? Ini kufur. Ini syirik. Ini tukuk nak sebut wal'iyadzu billahi ta'ala. Tak ada wal'iyadzu billah. Dia senang pula tuduh orang syirik. Ini penyembah kubur. Ini ahli bid'ah. Ini kata. Ui, senang dia. Keluar habis semua orang daripada agama. Masuk syurga Wahabiyah.
Dia nyemum jamak panjang, muka nak marah kat orang. Nah, muka tu yang masuk syurga. Ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam wujuhuhum nayyirah. Wajah mereka bercahaya. Bukan wajah mereka kelak. Ni wajah kelak. Muka kelak, tengok orang kelak, tengok orang nak bunuh, tengok orang nak sembelih, semua orang ahli bid'ah, semua orang ahli syirik, semua orang kuburiyun. Oh, mana sahabat Nabi macam tu? Sahabat Nabi bukan macam tu. Nah. Wal'iyadhu billahi ta'ala arba'atun. Tengok. Apa sebab yang menyebabkan su'ul khatimah? Ada 4. Apa dia? At-tahawun bis-salah. Tahawunu bis-salah. Main-main dengan solat. Ai at-takasulu an fi'liha. Yakni bermalas-malas daripada melakukan solat. Sehingga mengeluarkan seorang tadi pada waktu. Ini tahawun bis-salah sababun min asbabi su'il khatimah. Yang kedua, syurbul khamri. Minum arak. Ini pun asbab kepada su'ul khatimah. Yang ketiga, wa azal muslimin. Menyakitkan golongan muslimin. Allah. Hati-hati ni. Sakitkan muslimin bukan tumbuk dia saja. Menyakitkan hati muslimin. Mengkafirkan golongan muslimin. Membid'ahkan golongan muslimin. Azal muslimin. Hati-hati ni. Ini sababun min asbabi su'il khatimah. Dan ini disebut oleh Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Sebut jelas-jelas. Ramai yang su'ul khatimah mati. Kerana azal muslimin ni. Kerana buruk peribadi mereka dengan muslimin. Itu tak kira dengan santau orang Islam lagi. Tak puas hati dekat Tok Guru. Tok Guru pun santau. Bukan Tok Guru pun santau orang. Dia santau Tok Guru. Kan kira apa? Kira apa? Benci kat ustaz ni duk tegak kami ni. Santau ustaz tu. Islam. Santau orang. Tu tak kira lagi apa ni, buat rancangan bunuh orang tu, bunuh orang ni dan sebagainya. Muslim sama Muslim. Tak kira lagi dengan fahaman yang pelik-pelik yang ada. Akhirnya sampai membawa kepada pembunuhan kepada orang Islam yang berlaku ISIS dan sebagainya ni. Azal muslimin. Menyakitkan golongan muslimin. Sama, semua sekali. Menyakitkan ni ada yang bentuk zahir, ada yang bentuk batin. Secara zahir dan batin sekali. Ada yang bentuknya material dan ada yang bentuknya ni, akal. Masuk fahaman yang pelik-pelik. Wa uquqil walidain, yang seterusnya apa dia? Uququl walidain, menderhakai ibu dan ayah. Derhaka kepada mak ayah adalah termasuk sababun min asbabi su'il khatimah. Wa ruwiya anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaha huna gulaman qad ihtadara. Tengok. Seorang lelaki kata Sayyidina Rasul sallallahu kata seorang ini kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki ini telah hampir mati. Maka Rasulullah SAW kata, innaha qul la ilaha illallah. Maka dia kata kepada laki tadi, qul la ilaha illallah fala yastati'u an yaqulah. Laki ini tak mampu nak mengucap ya Rasulullah. Qala alaysa kana yaquluha fi hayatihi? Qalu bala. Adakah dia pernah mengucap waktu dia hidup? Maksudnya dia Muslim? Kata dia, mereka, ya Rasulullah. Dia Islam. Bahkan bala ni jawab kepada alaysa. Kalau jawab na'am maknanya na'am laisa. Kalau jawab na'am maknanya nafi ya. Kalau jawab bala maksudnya dia iakan. Bahkan ya Rasulullah. Lepas tu kalau jawab orang tanya alaysa Allah bi ahkamil hakimin dalam Quran kan, kita jawab dia bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tak jawab na'am, jawab na'am kapiak terus. Kenapa? Kalau alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Taala itu Maha bijaksana? Kalau kita jawab na'am, ya bukan. Ya bukan mampu kapiak. Ya bukan bijaksana. Oh, kok mana? Tapi kalau jawab yang kena jawab dia alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bala. Bala maksudnya bahkan Allah adalah bijaksana. Maha bijaksana. Qala fama mana'ahu minha 'inda mautih. Apa yang terhalang dia daripada dia mengucapkan tersebut? Fa nahadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ah. Maka Nabi pun bangun, kami pun bangun hatta atal ghulama faqala. Sehingga sampai kepada lelaki tadi, maka Nabi pun kata, ya ghulamu qul la ilaha illallah. Faqala la astati'u an aqulah. Dia boleh jawab pula, dia kata saya tak mampu sebut ya Rasulullah. Qala walima? Kenapa? Qala li unquqi walidati. Karena saya telah menderhakai ibu saya. Qala ahiyatun hiya? Mak kamu masih hidup? Qala na'am. Ya masih hidup. Qala
arsilu ilaiha. Pergi hantar berita ni kepada dia. Fa arsalu ilaiha faja'athu. Maka para sahabat pun pergi jumpa dengan ibunya dan dia pun datang. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnuka huwa? Qalat na'am. Ini anak kamu? Ya, kata dia. Qala ara'aiti law anna naran ujihat faqila lak in lam tashfa'ni fihi qadhafnahu fi hadhihi an-nar. Apa pandangan kamu kalau api ujihat dipasangkan, faqila laki illam tashfa'i fihi, kalau kamu tidak memberi syafaat kepadanya, qazafnahu fi hadhihi an-nar, kami akan lempar dalam neraka. Nabi tak pasang api pun. Nabi kata kalau dipasang api, dan api telah dipasang. Kemudian kalau kami minta kepada kamu, bagilah syafaat kepada anak kamu ini, maafkan dia. Kalau kamu tak maafkan, kami akan lempar dalam neraka. Kamu nak tak? Qalat idzan kuntu ashfa. Tengok mak lah. Dia nak marah ni. Tapi bila dengar anak dia nak kena bakar, dia kata kalau macam tu, saya maafkan dia. Saya syafaati dia. Qala fa ashhadillaha wa ashhadina bi annaka qad radit. Maka bersaksilah kepada Allah dan bersaksilah kepada kami bahawa sungguh bi annaki qad raditi. Dan bahawa kamu telah redha dengan anak kamu tadi. Faqalat qad raditu an ibni. Maka aku redha kepada anakku. Faqala ya gulamu qul la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah. Terus sebut la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Tamam? Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelamatkan daripada api neraka? Allah yang menyelamatkan daripada api neraka. Mak dia hanya sebab tadi. Untuk uququl walidain bahaya, jaga hati-hati kita. Dengan mak kita kena hati-hati. Ada seorang anak menderhaka kepada ibunya dan ayahnya, dan apa yang dia lakukan, ayah dia dah mati, mak dia pun dah meninggal. Tapi setiap Jumaat dia tidak akan tinggal melawat ayah. Dia hadiahkan kepada ayahnya Fatihah. Dibacakan qul huwallah kepada ayahnya 11 kali. Setiap Jumaat dia akan pergi. Dan dapat hatif. Dia dengar suara ataupun mimpi. Dan riwayat disebut oleh Syekh Muwaffaquddin Uthman rahimahullah dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Kata beliau, saya ada kitab Mursyiduz Zuwar juga, Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Kitab Al-Imam Muwaffaquddin Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Cerita pasal lawak kubur di Muqattam. Kata beliau, maka berkat dia melawat dan juga melakukan perkara tadi setiap minggu kepada ayahnya dan ibunya, Allah Ta'ala mengampunkan beliau daripada dosa uququl walidain. Yang boleh jadi ada cara buat baik. Dia tak sempat buat baik masa mak ayah hidup. Buat baik. Banyak sedekah. Tiap-tiap minggu bagi sedekah. Bagi wakil kepada ayah kita, mak kita. Sembahyang. Meniatkan tadi untuk ibu dan ayah kita. Puasa Isnin dan Khamis, niatkan untuk ganti kepada mak dan ayah kita. Mak ayah masih hidup lagi, khidmat betul-betul kepada mereka. Minta mereka doa selalu. Kerana tak ada mereka, habis pintu tadi dah tertutup, selesai. Kita pula lah nak kena laksanakan tugas kita yang telah dia tinggalkan kita dengan sebab tadi. Pokoknya kalau dia tinggalkan kita dengan keadaan kita ni jadi orang yang sentiasa ingat dengan dia, doakan dia dan sebagainya, itu adalah kebahagiaan besar bagi mak ayah. Itu kadang mereka garang, mereka suruh kita mengaji. Untuk apa? Untuk ingat benda tu. Kalau tak tahu benda ni, tak dibaca cerita-cerita macam ni, tak disebut kisah hadis ni. Hadis tadi dalam Musnad Imam Ahmad disebut. Kalau tak dibaca cerita-cerita macam tu, macam mana kita nak jadi orang yang baik dengan ibu dan ayah kita? Ni ramai orang yang buruk dengan mak ayah dia. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni benda yang paling dibimbangi. Sebab ada orang boleh lagi su'ul adab dia dengan mak ayah dia. Bagaimana dengan ibu dan ayah dia dalam agama? Gurunya, masyaikhnya, yang mereka ini adalah ayah-ayahnya dalam agama, yang menyambung mereka dengan Sayyidina Rasul SAW. Lebih lagi kalau mereka menderhakai, maka ini berat. Kata para masyaikh, disebut dalam kitab Al-Imam Habib Zain bin Sumit, kata Habib Zain, sebagian ulama sebut, menderhakai kepada ibu dan ayah boleh jadi diampunkan, tapi menderhakai guru
Ini berat. Dan hampir kepada tidak diampunkan. Bimbang kalau derhaka dengan ibu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Esok pagi kita akan sambung alamatus syaqawah wa alamatus sa'adah. Ini penting nih untuk kita ambil berat tentang perkara tersebut. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salat أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صل أفضل الصلاة على أسعد الخلق محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.